Ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Aidil bin Muhammad Isa. Nombor matrik saya 271507. Okey, video kali ini saya nak berkongsi tentang satu tajuk, iaitu prinsip Bernoulli, yang mana kita telah belajar semasa tingkatan 4 dan 5, iaitu subjek fizik. Kepada pelajar yang telah ambil subjek fizik, mungkin diorang tahu sedikit apa itu prinsip Bernoulli. Okey, saya akan menerangkan tentang prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan apabila halaju sesuatu bendali itu meningkat, tekanan dalam bendali itu akan berkurang. Bendali yang dimaksudkan ialah bahan yang mengalir seperti cecair ataupun gas. Ini bermakna prinsip ini boleh digunakan pakai untuk kedua-dua kes yang melibatkan gas, udara ataupun cecair. Persoalannya, bagaimana pergerakan udara atau gas akan menyebabkan perubahan tekanan menurut prinsip Bernoulli. Okey, pada asasnya, prinsip menerangkan sekiranya satu bendali, udara atau air melalui dua permukaan dan berbeza halaju. Bendali ini mempunyai halaju yang tinggi akan mempunyai tekanan yang rendah, manakala halaju yang rendah akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Perbezaan ini akan menghasilkan daya angkat yang cukup untuk mengangkat satu objek. Okey, step pertama, pegang selai kertas secara mengufuk di bawah bibir. Step kedua, hembuskan udara dengan kuat pada permukaan atas kertas, didapati kertas bergerak ke atas. Ini disebabkan semasa udara dihembus, halaju udara pada permukaan atas kertas lebih tinggi daripada permukaan bawah. Okey, sebentar tadi saya dah tunjuk cara-cara prinsip Bernoulli diaplikasikan melalui sehelai kertas. Menurut prinsip Bernoulli, apabila halaju bendali tinggi, tekanannya akan berkurangan, manakala bahagian bawah kertas mengalami tekanan tinggi kerana halaju udara yang rendah. Perbezaan tekanan ini menghasilkan suatu daya panduan yang mengangkat kertas ke atas. Okey, selain daripada kertas tadi, saya juga akan mengaplikasikan prinsip Bernoulli ke atas sehelai kapal terbang kertas, yang mana dia akan mewakili kapal terbang yang sebenar lah. Kenapa saya menggunakan kapal terbang kertas? Kerana ia boleh diaplikasikan atau boleh dijadikan sebagai satu projek yang sama dengan kapal terbang yang sebenar, kerana dia mempunyai kerana dia berbentuk aerofoil, yang mana boleh diaplikasikan kepada prinsip Bernoulli. Okey, first kali, apabila kapal terbang ini bergerak, udara mengalir di atas sayapnya berbentuk aerofoil. Udara bergerak dengan lebih laju di bahagian atas berbanding di bahagian bawah sayap. Hal ini akan menyebabkan tekanan udara di bahagian atas lebih rendah daripada bahagian bawah. Perbezaan tekanan ini akan menghasilkan daya angkat dan membolehkan ia terbang. Kenapa kita tengok kapal terbang mempunyai sayap yang luas dan besar? Hal ini kerana semakin besar luas permukaan bawah sayap, semakin besar daya angkat akan dihasilkan. Daya angkat ini tadi lebih besar daripada daya graviti, jadi kapal ini boleh terbang di udara. Jadi, untuk menyimpulkan teori ini, aerofoil ialah mekanisme yang menghasilkan daya angkat supaya kapal terbang ini boleh terbang. Sayapnya yang berbentuk aerofoil juga berfungsi sebagai daya angkat yang tinggi serta mengurangkan daya geseran atau rintangan di antara permukaan kapal dengan udara.